Bab, jika seseorang bermimpi, dia yang di dalam mimpinya itu mengeluarkan sesuatu dari satu kawasan dan menempatkannya di tempat yang lain, di kawasan yang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aku bermimpi semacam seorang perempuan hitam yang tidak terurus rambutnya, yang bergeser rambutnya. Kharajat minal Madinah, keluar daripada Madinah, sehingga ia berdiri di Mahya'ah, yaitu Juhfah. Fata'awwaltuha, aku ta'wilkan mimpi itu bahawa wabak Madinah akan dipindahkan, nuqila di sini, dipindahkan ke sana, ke Mahya'ah ataupun Juhfah itu. Dalam setengah nuskhahnya yunqalu, tempat nuqila itu akan dipindahkan. Bab perempuan hitam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar berhubung dengan mimpi Nabi SAW tentang Madinah, yaitu aku bermimpi melihat seorang perempuan hitam tha'iratul ras, yang tidak terurus rambutnya, telah keluar daripada Madinah sehingga ia berhenti di Mahya'ah. Aku ta'wilkan mimpi itu bahawa wabak Madinah dipindahkan ke Mahya'ah, yaitu Juhfah. Babul mar'ati tha'iratir ras, bab perempuan yang tidak terurus rambutnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, an Abi anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aku telah bermimpi melihat seorang perempuan hitam tha'iratul ras, yang tidak terurus rambut. Kharajat minal Madinah, keluar daripada Madinah sehingga ia berhenti di Mahya'ah, yaitu Juhfah. Aku takwilkan, yakni mimpi itu bahawa wabak Madinah dipindahkan ke sana. Bab, jika seseorang bermimpi dia menggoncangkan pedang. Jika seseorang ra'a fil manam, melihat dalam mimpi, dalam tidur, yakni bermimpi, dia menggoncangkan pedangnya. Dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa, saya kira daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, aku bermimpi melihat aku menggoncangkan pedang, lalu inqata'a, patah bahagian depannya. Rupa-rupanya ia apa yang dialami oleh orang-orang mukmin pada hari Uhud. Kemudian aku goncangkannya sekali lagi, maka ia kembali ahsana ma kana, yani ahsana mimma kana, ia kembali lebih baik daripada asalnya. Rupa-rupanya ialah kemenangan dan perpaduan orang-orang Islam yang maja Allah bi, yang dibawakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Bab orang yang berdusta pada mimpinya, berhubung dengan mimpinya, berkenaan dengan mimpinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, sabda baginda, sesiapa yang pura-pura bermimpi, tahallama bihulumin atau bihulmin, sesiapa yang pura-pura bermimpi, sesiapa yang mengatakan dia bermimpi, lam yarahu, padahal tidak ada pun mimpi dia, dia tidak pun bermimpi, kullifa, akan dibebankan dia, akan dipaksa dia supaya ya'qida baina sya'iratain, yakni menyatukan, menyambung dua
apa ni, biji bali, 2 biji bali, dan tidak akan dapat dia lakukan. Sesiapa, dan yang kedua, sesiapa yang mendengar cerita sesuatu kumpulan orang padahal mereka tidak suka dia mendengarnya, ataupun mereka lari daripadanya, subba fi udhunayhi al-anuf, nescaya akan dituangkan ke dalam kedua telinganya timuh cair pada hari kiamat nanti. Wa man sawwara suratan, dan sesiapa yang membuat patung ataupun gambar, sesuatu gambar ataupun patung, udziba, akan disiksa dia, yakni kerananya, dan akan dipaksa dia supaya meniupkan ruh ke dalamnya. Walaysa binafikhin, tetapi pasti dia tidak akan dapat meniupkan ruh ke dalamnya. Sufyan berkata, hadis ini telah dimausulkan oleh Ayyub, mana telah diriwayatkan oleh Ayyub kepada kami secara mausul. Dan Qutaibah berkata, haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Ikrimah an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, qaulahu, sebagai kata-katanya, yaitu man kadzaba fi ru'yahu, sesiapa yang berdusta berkenaan dengan mimpinya. Syu'bah berkata, diambilnya daripada Abi Hashim Ar-Rumani, beliau berkata, saya telah mendengar Ikrimah berkata, Abu Hurairah, saya telah mendengar Ikrimah, qala Abu Hurairah qaulahu, saya telah mendengar Ikrimah berkata, Abu Hurairah, yakni sebagai kata-katanya, ataupun kata-katanya, man sawwara, sesiapa yang membuat gambar ataupun patung, wa man tahallama, dan sesiapa yang pura-pura bermimpi, mengada-ngadakan mimpi, dan sesiapa yang mendengar selain daripada itu, seperti yang tersebut tadilah. Lepas tu Imam Bukhari buat mari lagi satu lagi sanad mauquf kepada Ibnu Abbas, iaitu man istama'a wa man tahallama wa man sawwara nahwahu, sama dengan makna hadis yang telah dikemukakan sebelum ini. Dan Hisham telah menjadi mutabi' kepadanya, kepada Khalid itu, dalam meriwayatkan daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Yang ni qaulahu, sebagai kata-katanya, kata-kata Ibnu Abbas, yang mauquf pada Ibnu Abbas. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dusta yang paling besar ialah seseorang menunjukkan kepada dua matanya apa yang matanya tidak nampak. Yakni seseorang berdusta berhubung dengan mimpinya. Dia kata dia bermimpi, padahalnya dia tidak bermimpi. Babun idza ra'a ma yakrah. Bab, jika seseorang bermimpi sesuatu yang tidak disenanginya, maka janganlah diceritanya mimpi itu, dan jangan disebutnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Salamah, beliau berkata, dulu saya selalu bermimpi, dan mimpi itu membuatkan saya jatuh sakit, sehinggalah saya mendengar Abu Qatadah berkata, apa dia kata? Dulu saya selalu bermimpi, dan mimpi itu membuatkan saya sakit, menyebabkan saya jadi sakit, sehingga saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu daripada Allah. Oleh itu, jika seseorang bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, maka janganlah diceritakan mimpi itu melainkan kepada orang yang kasih kepadanya, ataupun orang yang dia kasih kepadanya. Dan jika dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka hendaklah dia berlindung dengan Allah daripada keburukan mimpi itu
dan daripada kejahatan syaitan. Dan hendaklah dia meludah 3 kali, dan jangan dia menceritakannya kepada sesiapa pun, kerana sesungguhnya mimpi itu tidak akan memudaratkannya, menjejaskan, mengapa-apakannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, maka itu adalah daripada Allah. Dengan itu hendaklah dia memuji Allah atas mimpi itu, dan bolehlah dia bercerita tentang mimpi itu. Tetapi kalau dia bermimpi tidak seperti itu, tidak seperti yang tersebut tadi, yakni dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka sesungguhnya itu adalah daripada syaitan, dan hendaklah dia meminta perlindungan daripada keburukan ataupun kejahatan mimpi itu. Dan jangan diceritakan, disebutkan tentang mimpi itu kepada sesiapa pun, kerana sesungguhnya mimpi itu tidak akan memudaratkannya. Bab orang yang tidak berpendapat, mimpi itu mesti tepat mengikut pentadbir yang mula-mula. Jika ia tidak tepat, orang yang tidak berpendapat mimpi itu adalah untuk ataupun hak pentadbir yang pertama. Jika mimpi itu tidak tepat, ataupun jika pentadbir itu ini yang betul, jika pentadbir itu tidak menepati dalam mentadbirkan mimpi itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, sesungguhnya Ibnu Abbas kana yuhaddithu, selalu bercerita bahawa ada seseorang pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya malam tadi saya telah bermimpi melihat zullah, satu awan, tamtifus samna wal asal, yang menitiskan minyak sapi dan madu. Fa'aran nas yatakaffafuna minha, dan saya lihat orang ramai menadah titisan itu. Ada yang banyak, ada yang mendapat banyak, dan ada yang mendapat sedikit. Wa idza sababun, dan tiba-tiba saya nampak ada satu tali yang memanjang dari bumi ke langit. Aku nampak engkau memegangnya, lalu naik ke atas. Kemudian tali itu dipegang oleh orang lain, dia pun ala bihi, naik ke atas dengan sebabnya, ataupun dengan tali itu. Kemudian tali itu dipegang oleh orang yang lain pula, dia pun naik ke atas, dengannya, yakni melalui tali. Thumma akhadha bihi rajulun akhar, kemudian tali itu dipegang oleh seorang yang lain, lalu terputus, kemudian dihubungkan. Terus Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ku tebus engkau dengan ayahku, demi Allah biarkan daku mentakbirkannya. Maka Nabi SAW bersabda, takbirlah. Qala, Abu Bakar pun berkata, adapun awan itu, teduhan itu, fal Islam, maknanya Islam. Dan yang menitis itu berupa madu dan minyak sapi itu, fal Quran halawatu, yaitu Al-Quran, kemanisannya menitis. Fal mustakthir minal Quran wal mustaqil, orang-orang yang menadah itu, artinya ada di antara mereka yang mendapat banyak dan ada pula yang mendapat sedikit. Adapun tali yang memanjang dari langit ke bumi tadi, tadi minal ardi ila sama, mengikut nuskha yang lain minas sama ila al-ard, supaya dengan yang kedua ni, yang memanjang dari langit ke bumi, itu yang lebih sesuai.
fal haqqul ladzi anta alaihi, maka artinya ialah kebenaran yang engkau berada di atasnya, engkau berpegang dengannya. Kerana itu Allah meninggikan engkau. Kemudian ada seseorang berpegang dengannya selepasmu, faya'lu bihi, dia pun naik ke atas juga, melalui tali itu ataupun dengan tali itu. Kemudian ada seseorang yang lain memegangnya, dia pun naik ke atas juga. Kemudian tali itu dipegang oleh orang lain pula, fayanqati'u bihi, maka terputus tali itu. Kemudian disambung untuknya, faya'lu bihi, dia pun naik ke atas juga dengan tali itu. Fa akhbirni, ceritakanlah wahai Rasulullah, kutubus engkau dengan ayahku, adakah saya benar atau saya tersalah? Adakah saya tepat dalam mentakbirkan mimpi itu atau saya tersalah? Nabi SAW bersabda, engkau menepati sebahagiannya dan tidak tepat pada sebahagian yang lain. Qala, Abu Bakar berkata, demi Allah wahai Rasulullah, bagaimanapun engkau ceritakan juga kepadaku tentang apa yang aku tersalah itu. Apa yang aku tersalah itu? Nabi SAW bersabda, jangan engkau minta dengan aku dengan bersumpah begitu. La tuqsim, jangan engkau minta dengan aku menceritakan dengan bersumpah begitu. Baiklah. Ini bab seseorang itu mimpi dia mengeluarkan sesuatu dari satu kawasan, lalu ditempatkannya di suatu kawasan yang lain. Apa maknanya? Jadi Imam Bukhari sebut sini, padahalnya dalam hadis ni 2-3 hadis ni, 2-3 bab ni serupa hadis ni. Hadis tu lah, sesuatu yang dimaksudkan itu orang perempuan yang bergerai rambut dia tu. Hak tu lah. Tapi Imam Bukhari dia nak ajar kepada orang yang mentakbir mimpi. Sebab Imam Bukhari dia bukan nak cerita hadis gitu saja dalam kitab dia, dalam bab apa sekalipun, tetapi dia nak ajar, selalu nak bagi ilmu. Daripada satu mimpi tu kita boleh simpulkan berapa perkara, banyak perkara. Mimpinya sama, boleh ditakbirkan dengan beberapa perkara dan boleh dijadikan panduan, yang mengeluarkan sesuatu daripada satu kawasan. Jadi dalam contoh ni perempuan, jadi mengeluarkan sesuatu tu gapo? Tu kena tahu dulu, benda molek ke tidak molek. Kalau benda tidak molek, tak kira lah perempuan ke, ular ke, apa-apalah hak tidak molek, katakanlah. Dulu duduk satu tempat, dia mengeluarkan pergi ke tempat yang lain. Mana itu bagus, dia mengeluarkan fitnah ataupun sesuatu yang tidak baik daripada kawasan itu ke tempat lain. Tetapi kalau yang dikeluarkan itu sesuatu tu yang dikeluarkan itu asalnya Quran ada situ, kita bawa pergi ke lain. Orang molek-molek duduk baca, kita buat lari pergi letak lah. Itu tak molek. Itu makna mengeluarkan sesuatu daripada satu kawasan juga. Sesuatu tu gapo. Kena pastikan dulu sesuatu tu gapo. Ataupun, tapi kalau tidak semestinya makna buat keluar Quran itu, mana tak molek juga, tak mesti juga. Boleh jadi kalau sudah diajar dari situ, orang situ sudah pandai, dia pun ambil Quran itu pergi ke tempat lain pula. Boleh jadi makna dia akan bawa Quran itu ke tempat lain dengan arti nak mengajar tempat lain pula. Boleh jadi dia akan pergi ke tempat lain. Jadi kena tengok benda yang dikeluarkan itu apa. Di sini pun begitu. Riwayat daripada Ibnu Umar, Nabi SAW mimpi dia tengok seorang perempuan yang hitam. Ini supaya kita kata dah banyak hak dalam bab takbir mimpi ni, tidak semesti hak dalam takbir mimpi itu tak molek, di luar ni pun tak molek juga. Jangan kita faham gitu. Dan di luar ni pun makna gitu. Mana kalau dalam mimpi itu perempuan hitam tak molek, di luar mana apakah makna perempuan hitam tak molek? Dah. Jangan faham gitu. Silap. Tak boleh kita nak kaitkan ni. Tak boleh. Sesuatu yang mungkin dalam mimpi tidak molek, di luar bukan makna tidak molek. Dalam mimpi molek, di luar tidak semesti molek. Boleh jadi tak molek.
Dalam mimpi molek baru ni. Sayyidina Umar pakai baju, baju labuh. Dalam mimpi tu makna labuh tu molek tu. Tapi kalau di luar tak molek. Kalau di luar tak molek. Nabi SAW tak bagi. Itu beza dia. Hak ni tak molek dalam mimpi. Di luar boleh jadi molek. Baru ni kita sudah jumpa. Apa ni? Mimpi minum. Hak lebih Nabi SAW, Ibnu Abbas minum. Kalau begitu juga orang lain, kalau dia mimpi lagu tu molek dalam mimpi. Tapi kalau luar dia buat lagu tu, tidak jadi alim. Tak mesti jadi alim. Kalau kita hak lebih orang alim tu, kita minum semacam ngaji malah. Tak boleh tu. Dalam bab dunia ni cerita lain. Dalam mimpi tu, walaupun dia malah, dia tak mengaji, dia apa pun, katakanlah kalau dia minum dalam mimpi, akan jadi lagu tu, akan dapat ilmu. Tapi kalau luar tak mesti. Gitu. Jadi hak Nabi SAW tengok pada malam Mi'raj tu, orang perempuan tu pokok 3 tu, maknanya dunia. Perempuan tu maknanya dunia. Apa siapa? Perempuan tu maknanya dunia. Sebab perempuan ni sangat dekat dengan dunia tu. Sangat ada munasabah di antara perempuan tu dengan dunia. Orang lelaki dia lemah, orang Tino. Orang Tino dia lemah dengan dunia. Dan orang lelaki boleh punah kerana orang perempuan dunia. Dunia tu ke dia boleh gelap mata lah orang perempuan dengan hak sinar-sinar, dengan gelamah, dengan mata ni rebah. Kita pula orang lelaki ni rebah dengan dia. Dunia maknanya perempuan. Tetapi tidak semesti semua gitu. Itu dalam alam tu. Kita tak boleh kata kalau dalam Islam ni kak, kalau nampak orang perempuan kak tak molek selalu. Ini makna Islam ni nak mengajar orang perempuan ni tak boleh buat kesimpulan gitu. Ini bab lain. Ini bab lain. Keluar daripada Madinah sehingga dia berdiri di Mahya'ah, iaitu Juhfah. Saya takwilkan bahawa wabak Madinah ini dipindahkan sana. Wabak Madinah tu dulu tempat wabak. Orang pergi situ demam, sakit, macam-macam penyakit. Pusat penyakit dulu sebelum Nabi SAW pergi. Sebab tu orang kafir bila dia tahu orang Islam ni pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, popok dia sorok, suka popok dia. Kita nanti tengok popok dia, kita nanti tengok. Mungkin dia tahu dah mana-mana pergi situ jadi macam-macam kena penyakit. Tetapi dengan berkat Nabi SAW pergi ke sana, wabak dia tu dipindahkan daripada Madinah pergi ke Juhfah. Ini menunjukkan bahawa wabak tu dia boleh berpindah-pindah. Ada kalanya ia berpindah berdasarkan tabi'i, orang kata. Ada kalanya ia berpindah berdasarkan keberkatan. Yang mana kalau kita mengikut ilmu biasa ni kita tak faham. Padahal hak tabi'i itu Allah SWT juga. Wabak ni boleh berpindah-pindah. Misalnya pindah penyakit selsema burung daripada alik sial mari sini, orang bawa. Itu hak tabi'i tu. Tabi'i. Ataupun melalui udara ke angin ke, boleh jadi belaka. Dia boleh berpindah. Ada kalanya tidak. Kita tak tahu sebab. Berapa banyak penyakitnya kita tak tahu sebab. Padahal ia merupakan wabak, mari mana tak tahu. Tak boleh nak ayat. Allah SWT bila dia nak uji, boleh jadi berlaku gitu. Babul mar'atis sauda, perempuan hitam pula. Jadi sesuatu dia sebut dalam tajuk ni yang dikeluarkan itu perempuan hitam. Perempuan hitam maknanya apa dia? Wabak ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan. Yang ketiga, bab yang ketiganya perempuan yang tidak terurus rambutnya. Ia tidak terurus rambutnya. Itu pun lagu tu juga. Tabirnya serupa. Ini menunjukkan bahawa kalau seseorang tu dalam mimpi, dia mimpi satu orang tu mari geser rambut. Misalnya mana-mana mati dah ke, mana-mana mati dah ke, adik-adik dia ke, mak dia ke, siapa-siapa ke, mari dalam keadaan lagu tu. Bodoh mari dalam keadaan lagu tu. Kena ingat kata ke dia. Maknanya gitu. Dia dalam keadaan kesusahan lagu.
dalam keadaan tidak baik. Itu makna perempuan yang gresnya rambut dia, bukan hitam saja, gresnya rambut dia. Hak tu lah je, hadisnya hak tu lah. Bab jika seseorang bermimpi dia menggoncangkan pedang, dia rarik pedang dia, kocok gitu pedang, kocok gitu. Apa makna? Nabi SAW mimpi ni, dia kocok pedang lagu tu. Lepas tu bila kocok tu patah, bahagian depan dia tu patah. Rupa-rupanya hak patah itu apa maknanya? Maknanya apa yang dialami oleh orang-orang mukmin pada hari Uhud itu. Ramai mati, 70 orang mati, sahabat-sahabat Nabi SAW mati syahid pada hari Uhud itu. Itu maksudnya hak patah tu. Pedang, mana orang tidak main-main pedang ni, pada pergi perang lah tu, kocok tu mana istihar perang lah. Bila perang mana patah. Apa makna? Maknanya orang kita, alik kita, pedang itu pedang Nabi SAW yang patah tu, yang akan mengalami kesusahan, yang akan mengalami masalah lah. Lepas tu aku kocok pula, kocok tu jadi molek semula pedang tadi, lebih molek daripada hak asal. Gitu. Rupa-rupanya hak tu ialah kemenangan dan perpaduan orang-orang mukmin yang Allah berikan. Lepas pada tu orang Islam kau kuat. Itu maknanya. Itu makna goncang pedang. Maknanya jadi molek semula. Molek semula. Kemenangan ni kemenangan mana? Kemenangan minal fathi itu. Fathi itu fathi Makkah. Satu. Yang keduanya, fathi itu mana? Kemenangan dalam perang Uhud tu sendiri. Ini berarti di peringkat permulaan nampak macam kalah lah orang Islam. Tetapi lepas pada tu perang itu sendiri memberi kemenangan. Perang Uhud pada hakikatnya tidak kalah. Cuma di satu peringkat mula-mula tu memang nampak macam kalah gitu. Hak sebenarnya menang. Wajtima'il mu'minin, perpaduan orang-orang mukmin satu semula. Maknanya dalam perang tu juga. Dalam perang tu juga. Bukan cerita hak kemudian, tidak. Perang tu juga. Satu makna, satu lagi boleh jadi makna hak kemudian. Fath itu maknanya Fathi Makkah, dan ijtima'il muslimin itu dalam peristiwa-peristiwa kemudian lah. Kemudian mengikut ahli ta'bir mimpinya berhubung dengan pedang ni, dia ada beberapa makna. Hak saat ni hak Nabi SAW sendiri takbir lagu tu lah. Jadi kalau kita katakanlah Nabi SAW ni pemimpin, kalau ada di antara pemimpin tu, di antara pemimpin lah zaman masing-masing lah, ketua negara, dia mimpi lagu ni, betul-betul lagu ni. Kalau betul-betul lagu ni, tak ada lagu lain dalam makna ni. Akan apa dan kalau patah tu mana begitu. Kalau dia lepas pada tu molek semula, lagu ni lah. Kalau tepat betul-betul lagu ni lah, tak lagi dah lagu lain. Kecuali kalau adalah benda-benda lain tu, unsur-unsur dia yang berbeza daripada hak ni, maka kena tengok. Dari segi asasnya, pedang itu memberi beberapa makna. Iaitu kalau seseorang itu tak ada pedang, tiba-tiba diberikan pedang kepada dia, bermakna dia akan mendapat kuasa. Dia akan mendapat kuasa, ataupun mendapat kerajaan, ataupun mendapat simpanan. Dia akan mendapat harta, ataupun mendapat isteri, ataupun mendapat anak. Boleh jadi kata. Sebab itulah kita tengok dalam dera-dera kan, setengah-setengah dera tu dia bubuh kerih, dia bubuh pedang, macam-macam. Sebenarnya itu dia ada kaitan dengan hal ni juga, isyarat kepada kekuasaan. Sebab biasanya kekuasaan itu dia diperolehi dengan begitu, ataupun dipertahankan kekuasaan itu dengan adanya senjata. Kalau tak ada senjata, tak boleh bertahan lah, tidak gerung. Tidak gerung.
Jadi kalau kita kata harta, itu pun memberi kekuatan juga, kekuasaan. Isteri memberi kekuatan juga, anak memberi kekuatan juga. Jadi makna hakikat sebenarnya iaitu kekuatan, kuasa. Babun man kadzaba fi hulumihi. Ini bab orang yang berdusta berhubung dengan mimpinya. Dia tidak mimpi pun, dia kata. Ni dosa besar. Apalagi kalau berkait dengan mimpi Nabi. Dia kata dia mimpi jumpa Nabi lagi gini. Tu lagilah tak boleh. Dosa besar, termasuk dalam dosa besar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, sabda baginda. Maknanya tadi kan dia sebut, kita baca dah tadi, hak bawah tu ada yang diriwayatkan secara mauquf, tapi hak Imam Bukhari kemukakan musnadan, dengan sanad yang lengkap ini. Hak ni marfu', hadis ini marfu' daripada Ibnu Abbas juga, tapi ada beberapa tariknya, setengah-setengah tarik tu mauquf pada Ibnu Abbas. Maknanya apa? Kalau kita tengok mauquf, kita jangan kata hak ni kata-kata Ibnu Abbas saja. Boleh jadi kalau ada dalam hadis yang lain yang menunjukkan hadis itu marfu', kita kata marfu' lah. Ataupun kita kena tengok benda tu benda yang boleh dipikir ke, benda tak boleh fikir. Boleh kata mengikut pendapat gitu ke? Kalau tidak, tak boleh berdasarkan pendapat orang tu nak ijtihad lah, tak boleh tiba-tiba dia kata, walaupun berhenti sekat sahabat tu, orang panggil mauquf itu mauquf fi hukmil marfu'. Fi hukmil marfu', yang ni mesti ke mana-mana, walaupun dia tidak ayat, dia dengar Nabi SAW kata kadang-kadang, mesti itu pada hakikatnya dia ada Nabi SAW cerita. Jadi hak sini Imam Bukhari nak ceritanya hak bawah tu, iaitu ada beberapa sanad macam mauquf hadis ini, tapi tidak jadi masalah. Sebab apa? Hak dia kemukakan ini hak marfu'. Ada setengah-setengah sanad itu mauquf, setengah-setengah sanad tu marfu'. Dan hak marfu' ni pun tinggi, tidak jadi masalah. Riwayat daripada Nabi SAW, Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Nabi SAW, sabda baginda, sesiapa yang pura-pura bermimpi, mengada-ngadakan mimpi, tahallama, kalau halama bermimpi, tahallama ini dia bina takalluf, orang panggil bina takalluf ni makna buat-buat, ngada-ngada. Misalnya maridah sakit, tamarrada buat-buat sakit, buat-lolok sakit, misalnya. Itu atawazat tu, tahallama, tafa'ala, dia memberi makna takalluf. Takalluf ni maknanya buat-buat, atau tasannu', bina tasannu' pun orang panggil juga. Bina tasannu', tasannu' ni mana buat-buat, buat lolok. Tatabbaba, man tatabbaba, dalam hadis kata, siapa yang pura-pura jadi tabib, sebenarnya dia bukan doktor, dia belagak. Sesiapa yang berlagak jadi doktor, gitu. Tatabbaba, tafa'ala ni atau wazan ni. Sesiapa yang mengada-ngadakan mimpi, ya dia tidak bermimpi pun, dia kata dia bermimpi, akan dipaksa dia. Bila ni? Di akhirat besok. Menyambung, menyatukan dua biji bali. Dua biji bali habis satu lagu mana? Sama ada hak dia patah, biji bali hak patah, kecil lah biji bali tu patah, suruh takut, cuba takut, cuba takut. Mana tak boleh buat lagu tu. Sebab apa ni dia bandingkan dengan syair Bali, mengikut ulamanya. Sebab syair itu, perkataan syair itu daripada sya'ura, yash'uru, syu'ur, ada makna syu'ur. Benda ni ada berkait dengan perasaan, ada berkait dengan jiwa, benda ni ada berkait dengan hak dalaman, ada berkait dengan dalaman, bukan luaran. Jadi kita tak boleh main-main benda ni. Kalau kita main-main benda ni, seseolahnya macam Bali tu lah. Kalau Bali yang patah, kita nak sambung lagu mana? Walan yaf'ala, dia tidak akan buat, tidak akan dapat buat. Dan sesiapa yang mendengar cerita, istima', maknanya
Dia pisah dengar. Sengaja dia ni mengintai dengar. Mengintai dengar. Ataupun kita kata dia tahan telinga lah, tahan telinga. Itu makna istama'a. Kalau sami'a makna mendengar. Istama'a ni makna dengar sengoti. Memang sengaja nak cari, nak tahu apa orang kecek tu. Padahal mereka tidak suka dia dengar. Orang cuba kecek tu kecek sulit dah, rahsia dah. Dia letak telinga dia lagi. Ataupun ini syak perawi, mereka lari daripadanya. Memang orang eret dah tangan hak tu nak pergi royak, tiba-tiba dia pergi lagi tak lagi. Lagu ni akan dituangkan ke dalam telinganya timah cair. Timah cair timah ni kalau dipanaskan lah baru cair. Timah cair tu dituangkan dalam telinga ni. Mana tak leh dari segi agamanya, tak leh nak dengar rahsia orang, tak leh. Semua orang tak leh ke? Bukan semua. Orang-orang yang memang ada kerja dia tu tak apa pula, ditugaskan. Misalnya guru, dia kata kamu pergi tengok dia buat apa. Tak apa. Pasal ni bawah-bawah dia belakang, dia nak tahu cerita. Tak apa pula. Kalau lagu ni tak ada pasal, tak ada siapa dia suruh. Bahkan kalau tahu dia akan bawa pula cerita tu. Jadi bahan acuman pula. Tu tak boleh. Pada hari kiamat nanti, dan sesiapa yang membuat gambar ataupun membuat patung, ini pun kita sudah hurai dah dulu panjang lebar dah. Kalau kita kata gambar, maksud gambar di sini, bagi orang yang kata bolehlah gambar, boleh, maka maksudnya akan diseksa ni dan akan dipaksa supaya buat gini-gini ni, iaitu gambar yang dipuja orang. Gambar yang dipuja orang. Gambar Tok Pekong misalnya, ataupun gambar yang menyebabkan jadi orang puja lah. Ketika mereka orang-orang kafir kan, pada ketika dia beribadat tu, dia letak gambar depan, gambar hak lagu tu. Adapun kalau gambar kenangan, gambar hak biasa ni, tak apa. Bagi orang hak kata boleh lah, orang hak kata tak boleh juga. Gambar dah mana-mana pun. Ni kita kira orang hak kata boleh, dia takwil lagu mana hak ni. Dia takwil lagu sana ni. Begitu juga kalau kita kata patung. Bagi orang yang kata patung tu boleh buat. Misalnya patung ikan, patung gapo, sekuk ikan, kita kata ada. Sekuk arnak dia buat sekuk, macam-macam lah, beruang dia buat sekuk, caklak macam tu rupa dia. Bukan dihormati dan bukan ada berasa kebesaran apa-apa pun. Tidak berasa bersalah kalau langkah ke misalnya, bahkan dimakan suka-suka gitu, menarik budak-budak. Dia kata tak apa kalau dengan maksud tu. Hak tak boleh tu kan maksud puja. Tidak nanti patung, gambar apa tak boleh. Ini bergantung kepada masyarakat lah. Misalnya masyarakat Jepun yang puja matahari tu, dalam masyarakat tu kita pun letak matahari besar dalam rumah kita, gambar matahari. Suka benar lah dia, mana kita serupa dengan dia. Dalam keadaan tu tak boleh. Tapi kalau kita ambil gambar matahari, saya tak ada kena cuma nampak comel matahari nak jatuh tu. Tu tak ada gapo. Tapi dalam lingkungan, dalam kumpulan orang yang memang memuja matahari, kita letak itu tak boleh. Dalam keadaan itu, ini bergantung kepada keadaan. Bagi orang yang kata boleh, begitulah dia takwil je. Dan di sini menunjukkan bagi orang yang mengatakan gambar ni bukan semua tak boleh. Kalau gambar pemandangan alam dan lain-lain itu tak apa. Hak tak boleh tu hak bernyawa. Sebab apa dalam hadis ni ada sebut, dan akan dipaksa dia supaya meniupkan nyawa, ruh. Jadi hak lain, hak tak ada ruh tu tak ada. Jadi makna tak boleh hak ada ruh ni. Sebab biasa pun manusia ni kalau dia puja hak ada ruh tu lah biasanya. Tak kira dia puja apa-apa pun. Setengah-setengah masyarakat ni mula-mula dia sebagai macam menghargai jasa ataupun satu kelebihan dia lah. Kita kata macam Terengganu lah, macam Terengganu. Dia buat patung kat dia. Patung kau tu penyu, penyu. Misalnya kita kata itu boleh jadi nak menarik pelancong, nak asal dia.
apa ni, penyu tu ada di tempat dia. Itu keistimewaan dia. Berapa ramai orang yang boleh hidup dengan ambil rezeki lah dengan telur penyu tu, berapa ramai. Ada kelebihan dia. Orang nak tengok boleh nak tengok. Itu mula-mula gitu kadang-kadang. Lama kelamaan dia jadi penyu ni banyak berjasa kepada pokok dia, penyu ni memberi tuah kepada pokok dia, katakanlah kalau dia jadi puja pula. Takut-takut gitu. Orang-orang yang kata tak boleh tu gitulah. Dia takut pergi ke situ. Jadi sebagai saddal lidzari'ah, saddal lidzari'ah, menutup pintu. Sebab agama Islam ditekan sangat tauhid kan. Perkara-perkara yang boleh menjejaskan tauhid, boleh merosakkan tauhid tu ada kena sekat lah. Antara satu. Lepas tu tak ni serupa lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dusta yang paling besar iaitu seseorang menunjukkan kepada kedua matanya apa yang kedua-duanya tak nampak. Maksudnya tak mimpi-mimpi pun, tapi dia kata dia mimpi. Tak tengok-tengok pun, tapi dia kata dia tengok. Ni dosa yang paling besar. Kita kata apa dosa berkenaan dengan mimpi ni yang paling besarnya? Kan banyak lagi ke hak paling besar hak lain. Sab'ul mubiqat itu tak termasuk pohon ni, tak termasuk pohon ni. Maka maksudnya ini di antara lah, di antara yang besar. Satu. Yang keduanya, mungkin kita kata apa mimpi ni dapat ke masalah peribadi ya, kita kata. Kalau hak dusta dalam kenyataan ni kadang-kadang menyebabkan, kalau orang tu jadi saksi, dia berdusta, menyebabkan tertuduh tu kena bunuh ataupun kena penjara sekian-sekian tahun kerana dia berdusta. Kan besar lagi hak tu. Hak ni apa dapat ke dia mimpi? Sebab mimpi saat ni kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dah satu juzuk daripada 46 kenabian. Maknanya hak ni pertalian manusia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi maklumat kepada dia ni kelebihan. Tiba-tiba dia berdusta. Berdusta atas nama Allah. Orang panggil berdusta atas nama Allah. Sebab Allah yang memberi mimpi tu. Dan biasanya orang nak cerita, nak pelawak mimpi-mimpi ni, mimpi hak molek alah dia lah. Yang menguntungkan dia. Misalnya dia kata dia mimpi jumpa Nabi lah. Kadang-kadang setengah-setengah mimpi jumpa Tuhan lah. Lebih lagi pada tu. Padahal tak pun. Ni ada dusta besar. Sebab apa? Sebab kalau betul, maka ada takbir dia tu. Tiba-tiba dia royak gitu pergi kat orang takbir mimpi, dia mana tahu orang tu lagu mana? Dia pun royak. Lagu ni takbirnya. Alah aku molek dia. Tiba-tiba tidak berlaku pun. Sedangkan orang berharap sangatlah. Orang berharap sangatlah kepada dia. Kadang-kadang seseorang itu boleh jadi kerana terpedaya dengan seseorang, mengahwinkan anak dia dengan orang itu. Pasal apa orang ni mimpi jumpa dengan Nabi ni, mesti dia akan jadi molek esok. Rupanya dia nak dunia. Boleh jadi. Padahal kemudiannya bukan jadi orang baik, jadi dajjal. Jadi pengikut-pengikut dajjal. Kecewalah orang tua tu yang bagi anak dia. Katakanlah misalnya ni sebab menipu mimpi ni. Dan dia menipu ni, dia tak menipu lah biasanya. Alah tak molek tu, alah molek dia lah. Sebab itu besar benda ni. Dan mimpi ni bila takbir, kadang-kadang kalau sebuah negara tu, mana pemerintah kena tunggu betul. Kalau tu hak tak betul, macam mana jadi? Sedangkan ini adalah bimbingan lah, kita kata panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk peribadi tu, walaupun dia seorang yang mimpi, sebenarnya untuk umum, untuk masyarakat ni. Tiba-tiba kerana dia buat cerita tak betul tu, jadi lagu lain. Hak sepatutnya jadi lagu lain, jadi lagu lain orang buat. Tu tak boleh. Babun idza ra'a ma yakrah. Ini bab kalau seseorang itu mimpi hak dia tidak suka, jangan dicerita, jangan royak orang. Ni cerita Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anak kepada Abdurrahman bin Auf. Bukan Abu Salamah sahabat tu. Dia kata aku dulu rajin juga mimpi. Tapi mimpi ni kadang-kadang mimpi hak tak molek ni menyebabkan kita jadi sakit, demam ke diri, takut, bimbang.
Bimbang kerana bimbang ni dengan mimpi ni menyebabkan aku jadi sakit, kata dia. Sehinggalah aku mendengar apa Abu Qatadah menceritakan. Dia pun kata lagu tu juga. Dia kata dulu aku mimpi, waktu mimpi ni kadang-kadang menyebabkan aku jadi sakit. Pasal apa? Pusing dengan mimpi tu. Kalau lagu tu sungguhlah maka berat benar lah kira-kiranya. Sehinggalah kata Abu Qatadah ni, aku dengar Nabi SAW bersabda, apa dia? Mimpi yang baik tu daripada Allah. Hak baik tu tentu sekali tidak jadi sakit. Kalau hak baik tu, hak jadi sakit ni hak tak molek lah. Kalau seseorang tu mimpi dia suka, hak benar, hak dia kenal, jangan dia cerita kecuali kepada orang yang sayang kepada dia ataupun dia sayang kepadanya. Sebab apa? Dulu pun kita sudah sebut dah ni. Kalau kita sebut kepada orang yang tidak sayang kepada kita, musuh kita, boleh jadi dia takbir ke arah yang tidak molek. Padahal benda tu kadang-kadang hak tak molek dalam mimpi sebenarnya molek untuk kita. Dia takbir Allah kau tak molek. Apabila tak molek, menjadi lemah semangat kita. Ini mana dari segi psikologinya. Dari segi psikologi, kadang-kadang kalau kita cerita tak kena gaya, tak ada pasal kita jadi lemah semangat. Sebenarnya kita bukan akan mendapat rugi, kita akan mendapat untung. Tetapi kerana takbir itu tak betul, musuh kita, dia takbir ikut dah dengan tidak bertanggungjawab. Dan kalau dia mimpi dia tidak senang, dia kena berlindung dengan Allah daripada keburukan mimpi itu dan daripada kejahatan syaitan. Dan ludah 3 kali, jangan cerita kepada siapa-siapa. Mimpi itu tidak akan memudaratkannya. Lepas pada tu Abu Qatadah pun tak ada rasa apa lah. Kalau tak molek pun tidak semesti tak molek, tak apa, surah Tuhan. Surah Tuhan. Ini maknanya agama Islam ni memberi ketenangan kepada jiwa orang, dan menunjukkan sahabat-sahabat ni pun ada juga mimpi hak tak molek. Tidak mana hak tak molek ni, mana orang tu tak molek lah kalau mimpi tak molek. Sahabat-sahabat pun ada juga mimpi hak tak molek ni. Tidak bermakna orang tu tidak baik, tidak diterima di sisi Allah, tidak. Bahkan itu semua sebagai panduan ataupun permainan syaitan, gangguan syaitan. Tetapi syaitan jadi kecewa lah apabila kita tidak menghiraukannya. Apabila kita tidak jadi sakit, kita buat biasa. Ini kan kita hak tidak tahu mana sahabat-sahabat yang mana dia tahu dengan jelas dia ni akan mati, kena bunuh, pun dia buat biasa. Biasa, tak ada nampak terjejah hidup dia. Tu maknanya orang yang peribadi dia, jiwa dia tu memang kemas sungguh. Benda yang akan berlaku, Allah SWT nak lagu tu akan berlaku lagu tu lah. Apa yang kita duduk susah hati, dia akan berlaku lagu tu ke mana-mana pun. Terus cara ikutlah surah ke dia lah. Hak zahir tu tidak menjadi kira-kira. Hak zahir tu, misalnya aksiden kau berlumuran darah, mati dalam keadaan gitu, tengah jalan, apakah makna tak boleh? Tak, bukan menjadi ukuran itu semua tu. Tidak menjadi ukuran. Allah SWT nak lagu tu akan berlaku lagu tu. Dia tidak nak lagu tu, tidak berlaku lagu tu. Orang tak boleh kata orang ni tak molek kerana nampak dia teruk lah. Apabila kena aksiden tu, kena jerit, orang kata tu jadi jelai lidah lah, mata tubik, jadi tak molek. Tak boleh hukum lagu tu. Tak boleh hukum juga orang yang mati tenang nampak senyum tu mana dia molek. Tak boleh. Tak ada siapa dia tahu. Surah Tuhan tu. Jadi kadang-kadang syaitan dia mempermain-mainkan perasaan orang ni, sentimen orang dengan benda-benda gitu, sehingga orang ni jadi timbul buruk sangka terhadap orang tu, timbul jadi berasa orang ni orang tak molek lah, orang ni orang molek, jadi nak turut cara dia, padahal tidak molek. Dia main benda-benda gitu, main perasaan kita. Asal lagi tu pun lagu tu juga, bang malam yara ru'ya li awwali 'abirin. Ini bab orang yang tidak berpendapat mimpi itu untuk pentadbir yang pertama. Sebab ada dalam hadis yang dhaif, dia kata mimpi itu ialah mengikut pentadbir yang pertama. Jadi kita jangan royak ke orang. Kalau kita royak tu, royak kepada seseorang, bila dia takbir, maka takbir tu akan ikut dia, pentadbir yang pertama. Imam Bukhari tak terima. Sebab tu dia buat dalam tajuk ni, dia isyarat dah, orang yang berpendapat
Orang yang tidak berpendapat mimpi itu untuk pentadbir yang pertama jika ia tidak tepat. Yakni mimpi itu mengikut hak tepat lah, tak cara hak dia yang ke-10. Dia takbir tu pergi jumpa dengan hak tu yang ke-10. Dah dia. Hak sebelum pada tu kalau tak tepat dak. Tak cara yang dulu ke dia tu tidak menjadi soal, bukan yang menentukan. Yang menentukan ialah ketepatan dia. Ketepatan dia. Bukan yang pertama ke yang kedua. Lepas tu hadis tu lagu mana? Hadis itu dhaif. Dhaif. Hadis itu ada dalam Abu Daud dan dalam Tirmizi pun ada. Setengah-setengah ulama kata dia tidaklah sampai ke peringkat dhaif. Hasan dia kata. Ya, kalau hasan pun kita kena takwil dengan makna lagu mana. Yang ni pentadbir yang pertama, kalau orang memang tepat dah, memang alim dah dalam bab takbir mimpi, maka boleh ke dia. Gitu. Tetapi tidak semua kata mimpi ni ditentukan oleh pentadbir yang pertama. Jadi seseolahnya mimpi ni mengikut apa kata pentadbir itu. Dia kata gitu akan jadi gitu. Tak, tidak gitu. Imam Bukhari nak ceritanya tidak gitu. Sebab apa? Bercanggah dengan hadis yang sahih ni. Hadis yang sahih. Apa lagi hak tu dhaif? Kalau kata hak tu hak sahih lah, kan kata hak dalam Tirmizi, hak dalam Abu Daud, mana sahih dengan hak dalam Bukhari ni? Tak boleh nak letak sekali. Dia tidak setara. Kita kena utama kalau tak datang hak dalam Bukhari ni. Hak dalam Bukhari tidak gitu. Hak dalam Bukhari tidak gitu. Begitulah caranya apabila kita mengaji hadis. Dia ada beza, ada kelas-kelas kitab ni. Kitab ni tidak sama taraf dia, kelas dia. Kalau katakan hak ni soal, hak ni ada ni, mana? Kena tengok dalam Bukhari. Lepas tu Imam Bukhari kata kepada dia, dia buat kesimpulan dalam tajuk dia. Yang ni mimpi ni tidak ditentukan oleh pentadbir yang pertama. Mimpi ni mengikut hak mana hak tepat. Tak kira lah yang mentadbir ke yang kedua ke yang ketiga, tak kira. Lepas tu sebab yang kita baca tadi kan, sudah terjemuh dah. Di sini saya nak Bakar yang takbir dulu kan. Dia kata biar saya takbir. Nabi pun kata takbir. Lepas tu lagu mana? Saya betul ke tidak betul? Nabi kata ada betul, ada tak betul. Tengok saya nak Bakar takbir dulu kan. Apakah takbir itu mengikut saya nak Bakar salah tepat tu? Tak lah. Sebab apa? Walaupun dia takbir dulu pun dah tak tepat. Takbir hak kemudian. Kalau Nabi takbir, kalau Nabi royak, hak tu lah hak tepat. Mana Nabi kira-kiranya dalam cerita ni jadi nombor 2 lah kalau dia royak. Yang pertama tadi tidak mesti tepat. Serupa dengan benda-benda lain lah juga. Kau ni pun takbir mimpi ni serupa dengan ubat. Kita sakit, pergi dengan doktor tu, beri ubat tak siap. Kita tak boleh kata bila sakit pergi jumpa doktor siap lalu. Tak mesti. Hak ni pun lagu tu juga. Boleh jadi yang ke-10 doktor baru tepat ubat. Bila tepat siap. Takbir mimpi ni pun lagu tu juga. Kita pergi dengan yang pertama tak tepat. Lepas tu kita tengok lagu lain jadi. Kalau sebelum pada jadi benda hak kita mimpi tu, kita tanya beberapa orang. Boleh jadi hak mana-mana satu. Hak lebih tepat. Gitu. Jadi dalam cerita ni Ibnu Abbas menceritakan, kata perawi di bawah dia, anak Abdullah bin Mas'ud ni Ubaidullah namanya. Dia ni berguru dengan Ibnu Abbas sebab tak ada berguru dengan ayah dia sendiri. Ayah dia mati ketika dia kecil lagi. Jadi dia banyak ambil ilmu dengan Ibnu Abbas. Dia kata Ibnu Abbas selalulah duk royak. Mana bukan sekali dia royak, banyak kali royak. Moga ni anak murid dia hak rapat ni dia royak. Kana yuhaddithu, dia selalu bercerita. Kana masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan madhi istimrari, mana selalu pada masa yang lalu. Kerap banyak kali lah. Dia cerita ada seseorang pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ini sahabat. Seseorang ni sahabat. Artinya tidak semesti mimpi ni kena orang yang molek betul, yang sempurna betul mimpi barulah jadi. Tak mesti lah. Orang lain pun boleh jadi. Orang lain mimpi tapi berkenaan dengan kita, boleh jadi juga. Kita kena ambil kira belakang. Ni terutamanya sahabat-sahabat itu memanglah orang-orang yang baik-baik. Dia mimpi pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia kata malam tadi saya mimpi tengok macam awal.
teduh bahagian atas. Lepas tu daripada awal tu menisam madu dengan minyak sapi. Lepas tu saya tengok masing-masing, supaya orang tak ada air lah. Kalau air, titik air tak ada, kita hak ni pun tak ada juga. Ramai orang duduk tak ada. Ada hak boleh banyak, ada hak boleh sikit, ataupun ada hak tak ada banyak, ada hak tak ada sikit. Lepas tu bukan hak tu sekarang tengok. Lepas tu nampak pula ada tali memanjat daripada langit ke bumi. Hak tu hak lebih sesuai je. Sini dalam nuskhah ni lah, minal ardi ila sama' mula-mula tadi. Tapi dia buat ni dalam nuskhah yang lain. Nuskhah pak dia tulis. Nuskhah yang keempat bagi Bukhari ni, minas sama' ila al-ard, daripada langit ke bumi. Yang diserupa dengan yang kedua tu, minas sama' ila al-ard. Hak sesuainya hak ni. Sebab tali tu mana hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mana kalau tali orang daripada bawah ni biasa, tali daripada atas. Habl makna tali, ugama. Daripada atas isyarat kepada ugama lah, daripada atas. Wa'tasimu bihablillah maknanya ugama Allah. Dia kata tengok ada tali, sabak tu makna tali, memanjang daripada langit ke bumi. Aku pun tengok kau pegang tali tu, lepas tu naik ke atas. Lepas tu orang lain pula mari naik ke atas. Lepas tu orang lain pula mari naik ke atas. Yang ketiga, yang keempat tu dia mari seorang lagi, mari dia pun pegang. Lepas tu putus tali. Bila putus tapi disambung, bukan dia sendiri sambung. Tak tahu jadi bersambung tali. Disambungkan tali itu, bukan dia sambung. Lepas pada tu lepas tu tali tu disambung. Abu Bakar pun kata, wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan ayahku demi Allah. Demi Allah, engkau biarkan aku. Sungguh dia minta semati ni, kata dia, biar saya tak ambil. Biar saya tak ambil. Nabi pun kata tak apa, tak ambil. Dia pun kata zullah itu, awad itu maksudnya Islam. Adapun yang menitis itu berupa menisam madu dan minyak sapi itu maksudnya Quran dan kemanisannya menitis. Lepas tu hak ramah tak ada tu maksudnya orang yang dapat lah. Setengah orang tu dapat banyak kepahaman tentang Quran itu, setengah orang dapat sikit. Setengah orang mengamalkan banyak ajaran Al-Quran itu, setengah orang mengamalkan sedikit. Lepas tu tali daripada langit tu, itu maksudnya kebenaran. Yang ni agama lah, kebenaran yang engkau berada di atasnya, engkau berpegang dengannya, engkau pegang dengannya. Dengan sebab engkau pegang itu, Allah meninggikan engkau, buat naik ke atas. Naik ke atas itu maksudnya mati. Dan mati pergi ke tempat yang tinggi, illiyin. Illiyin dalam Quran sebut illi, ala ya'lu, mana tinggi, naik ke atas. Pergi ke tempat illiyin. Lepas tu orang lain pula ambil. Dia pun naik ke atas juga. Lepas tu orang lain pula ambil. Jadi kesimpulannya, ringkasnya, kalau kita tengok sini, jelas hadis ini juga serupa dengan hadis hak timba sebelum pada ni. Menunjukkan, mengisyaratkan kepada khilafah sahabat-sahabat itu. Tetapi sekat yang kepak ni, sekat yang kepak. Sebab itulah Syah Waliullah membuat keputusan dalam kajian dia dalam Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Dia kata khilafah sampai kepada zaman Sayyidina Uthman itu orang panggil khilafah khassah muntazimah. Dia tidak pakai istilah orang ramai ni. Orang ramai ni duk kata apa dia? Khilafah Rashidah, gitu je. Khilafah ala minhajin nubuwah, itu istilah orang ramai. Tetapi Syah Waliullah mengemukakan satu istilah baru. Dia kata khilafah Rashidah ni bukan sekat opak tu je, pak ke belakang lagi khilafah Rashidah tu. Hak sebenarnya hak sahabat opak ni, dia bukan sahaja khilafah Rashidah, dia ada selagi yang istimewanya, iaitu khilafah khassah muntazimah sekat Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali khilafah khassah juga, tetapi ghairu muntazimah. Dia faham mana?
Dia tengok hadis sekian banyak. Dalam kitab tu dia buat marilah hadis macam-macam. Banyak mengisyaratkan hak istimewa ni sekat Sayyidina Osman. Cuba tengok sini. Sekat Sayyidina Osman. Hak telaga tu sekat Sayyidina Osman juga. Sayyidina Ali tak ada sebut. Orang Syiah marah lah. Dia kata tengok ahli sunnah kan tak ada selalu Sayyidina Ali, kata dia. Dah nak aku ada memang tak ada sungguh. Memang tak ada sungguh. Takkan nak mengada-ngada pula. Memang tak ada sekali. Jadi apa makna hak putus tali zaman Sayyidina Osman? Itu makna fitnah. 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 Tetapi dia berjaya dalam fitnah itu sebab disambung. Allah Subhanahu Wa Taala menyambung. Dan dia naik ke atas mana? Dia matilah. Mati dengan dalam keadaan fitnah. Naik ke atas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala redha juga dengan dia. Syah Waliullah kata kalau kita tengok sifat-sifat hak tiga ni, khulafa yang tiga ni, Abu Bakar, Umar, Uthman, kita tengok banyak kelebihan dia. Banyak kelebihan dia. Perang dengan orang kafir berjalan dengan lancar. Perang sama Islam tak ada. Islam khalwah, tiap-tiap hari berkembang Islam. Berkembang Islam. Keberkatannya banyak kita tengok pada masa zaman ni. Tetapi apabila Sayyidina Uthman mati, naik Sayyidina Ali, tidak berlaku gitu. Inilah hak Syah Waliullah kata ghairu muntazimah tu. Khasah juga, Rashidah juga, khasah juga, tapi ghairu muntazimah. Tidak teratur keadaannya. Keadaan zahirnya tidak teratur. Sebab apa? Tidak teratur. Ada perang sama Islam. Mana berlaku sebelum itu? Perang sama Islam. Mati orang Islam sama Islam. Lepas tu hak selama ni duduk Islam tersebar luar, rata negeri pergi. Kau luar Islam. Di zaman Sayyidina Ali berhenti. Pasal apa? Perang saudara. Kekacauan berlaku dalam fitnah sana, fitnah sini. Apakah dengan kehendak Sayyidina Ali? Tidak, bukan dengan kehendak dia, tapi itulah yang berlaku. Hak ni mimpi-mimpi nak cerita apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Dan ini juga menunjukkan kalau minyak sapi, madu, makna molek. Ia memberi makna molek asalnya. Asasnya molek. Sebab apa? Di sini minyak sapi dan madu menunjukkan Quran. Lepas tu dia kata, ceritakan kepada saya wahai Rasulullah, bi abi anta, ku tebus engkau dengan ayahku. Saya benarkah atau saya salah? Jadi dalam takbir ni Nabi SAW kata asabta ba'dan, engkau tepat dalam setengah takbir, tetapi tidak tepat dalam setengah yang lain. Sayyidina Abu Bakar pun mendesaklah. Dia kata demi Allah wahai Rasulullah, kok mana-mana pun, biar bagaimanapun, kau ceritalah juga kepadaku tentang apa yang aku tersilap itu. Hak kata salah tu salah mana? Nabi SAW kata jangan minta dengan aku dengan cara bersumpah begitu, jadi susah aku. Sebab apa dulu kan Nabi SAW kata dah, iaitu kalau seseorang Islam ni, kalau saudara dia minta dengan dia biar royak sesuatu dengan bersumpah-sumpah, maka dia jangan, tidak bagilah hajat saudara dia tu. Bagilah. Hak ni benda yang tidak sesuai. Nabi SAW cerita. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar dengan bersumpah minta, Nabi SAW cerita. Jadi susahlah. Bukan semua perkara boleh kita minta ni. Lepas tu minta dengan bersumpah. Walaupun apa ni mimpi, tapi ada juga yang Allah SWT tidak izinkan Nabi SAW menceritakan secara terbuka. Hanya isyarat saja. Isyarat saja. Siapa dia seseorang tak jelas ini. Tapi kalau dalam hak baru ni, hak cebok air dengan timba tu jelas Abu Bakar. Yang kedua tu Umar, yang ketiga tu Uthman. Jelas. Jadi apa hak tak kena? Hak Imam Bukhari nak jaga apa dia? Ini hadis ini menunjukkan tidak betul orang yang katakan mimpi tu takbirnya ialah mengikut yang pertama. Kalau mengikut yang pertama, saya nak Abu Bakar adalah yang pertama di sini. Tapi itu tidak tepat. Mana tak boleh pakai sepenuhnya. Tak boleh pakai sepenuhnya. Hak tepatnya, kalau sekiranya Nabi takbir, mesti tepat. Tetapi Nabi tak takbir. Kalau dia takbir, maknanya dia yang kedua, bukan yang pertama. Jadi orang yang kata takbir ni
ialah tepat untuk yang pertama saja. Tak betul. Serupa dengan orang kata doktor ni baik untuk kita ialah hak mula-mula sekali jumpa dengan kita. Sebab tu tak betul lagu tu. Mana boleh. Tak jumpa dengan kita tu kita tak pergi tempat dia, boleh jadi tak jumpa. Ataupun ada sebab-sebab tertentu kita tak jumpa dengan hak pandai tu dulu, kita jumpa dengan hak kurang pandai, boleh jadi. Jadi gapo dia hak tak betul. Dan Nabi SAW tak cerita. Tetapi kalau kita perhati berdasarkan hadis-hadis yang lain, banyak lagi hak lain. Ini isyarat ni jelas dah, iaitu Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tu dalam riwayat-riwayat yang lain banyak lagi. Hadis ni menyokong hak tu juga. Apa ya Nabi SAW kata tak betul setengah? Setengah ulama kata buat tak ayat nama tu. Engkau pegang tali tu, lepas tu engkau naik, lepas tu orang tu pegang tali tu, dia pun naik. Orang tu siapa? Siapa? Sayyidina Abu Bakar tak sebut. Sayyidina Abu Bakar tak sebut. Itulah yang tak kena. Kena dah setengah tu. Dah betul dah mengikut, betul-betul mengikut cara Nabi. Hak kemudian dia pun pegang tali tu juga dan naik ke atas juga. Mana Allah redha juga kepada mereka. Serupa dengan Nabi SAW, ikut cara tu berlaku. Tetapi hak tak kena, tak sebut nama tu. Apa tak sebut nama? Tu sah. Tapi hak ni, ini andaian. Kalau kita tengok dalam hasyiah ni, dia kata ini andaian belaka. Nak kata hak ni makna yang tepatnya, tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi tidak ambil. Nabi tidak kata salah sebab ni. Mana kita tahu? Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata kita tawakuf saja lebih baik. Kita tak usah kata kadang-kadang. Tetapi setengah-setengah ulama dia mengandaikan. Tetapi dia pun kata, tapi jangan pegang kemah tu. Cuma sekadar andaian, kemungkinan berdasarkan isyarat-isyarat. Ya begitu. Sekadar tu. Jangan jazam, jangan pegang kemah kemih dengan hal tu. Bahawa inilah maksudnya, satu-satunya maksud yang sebenar yang dikehendaki oleh Nabi. Kalau dia tak ambil lagu tu mesti betul. Jangan kata gitu. Ni dalam hasyiah dia sebut. Jadi soal lagi hak kemungkinan. Setengah ulama kata yang maksud dia tidak tepat tu mana? Putus tali tu apa makna putus tali? Siapa dia hak tu? Hak tu dia tidak sebut. Dia tidak sebut. Adakah Abu Bakar tahu? Adakah Abu Bakar tahu siapa-siapa tu? Boleh jadi dia tahu, tapi dia tak sebut. Dia tak sebut. Sebab kalau kita tengok banyak riwayat-riwayat lain menunjukkan tentu dia tahu cerita ni. Benda-benda seumpama ni dia tahu. Tetapi dia tidak sebut nama itu sebagai tawaduk daripada dia lah. Tawaduk daripada dia, merendah diri dia. Jadi tidak kata menonjolkan diri. Dia hanya rakyat seseorang gitu. Dalam kenyataannya kita tengok memang lepas pada Nabi siapa? Dia. Lepas pada dia Sayyidina Umar. Lepas pada Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Lepas tu hak kata putus tadi, hak berlaku kucak-kacir tu bila? Di zaman Sayyidina Osman. Tepat ke tu? Nampak. Kita hak duduk kemudian ni kita tengok, nampaklah Sayyidina Abu Bakar ni ketika dia tak ambil, tak berlaku lagi tu. Tak berlaku lagi. Yakni Nabi SAW tak kenal tu. Kalau Nabi tak ambil, apa ya dia sumpah minta Nabi SAW tak ayat. Sebab ini termasuk dalam rahsia Allah SWT. Mungkin kalau cerita tu banyak perkara pula yang akan nak berlaku. Ada setengah-setengah kalangan lemah semangat, ada setengah-setengah kalangan akan berasa gini-gini. Tapi Sayyidina Osman biasa lah dia. Biasa. Bahkan bila orang minta dia letak jawatan, desak dia letak jawatan, dia tidak letak. Sebab apa? Nabi SAW sudah kata dah dia, Allah akan memakaikan kepada kamu baju, kamu jangan pecah baju itu, jangan pecah sampai mati. Dan sebelum pada dia mati tu, ni dalam sejarah berlaku ni, dalam riwayat pun ada, dia sebut Sayyidina Osman mimpi dengan Nabi SAW sehari sebelum pada tu. Esok puasa kata dia, dan kita buka puasa sekali. Nabi SAW kata sebelum pada tu isyarat dah, banyak dah isyarat. Orang ni dia akan mati kerana fitnah terhadap dia. Orang pergi tengok siapa dia? Sayyidina Osman. Banyak kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Kira-kiranya Sayyidina Osman tahu.
Sebelum dia mati, Nabi SAW kata lagu tu, esok puasa, kita buka puasa sekali. Tak apa. Sebab tu hari Sayyidina Uthman tu mati, dia puasa. Kira-kiranya dia tahu dah, benda ni kehendak Allah SWT dah. Tak boleh elok. Tak boleh elok. Kalau rayak berlaku juga, tak rayak pun berlaku. Hak ni termasuk di dalam qada, orang panggil takwini ataupun kauni. Kehendak Tuhan, apa-apa yang berlaku di alam semesta ni, kehendak dia lagu mana. Hak tu kita tak perlu ubah, tak perlu tahu. Kalau kita tahu pun tidak meningkatkan iman kita. Yang pentingnya kita ikut syariat, iaitu kita ikut qada tasyri'i ataupun qada syar'i. Tuhan suruh buat lagu ni, buat lagu. Kita tahu benda ni, kita jadi lagu mana, tak penting waktu. Hak tu suruh Tuhan. Kalau orang tahu pun dia tidak boleh selesaikan masalah. Kalau dia tahu dia akan mati gini, pasti dia nak lari, boleh ngelak? Tak juga, tak boleh juga. Jadi dengan sebab itu serah ke dia. Sebab tu Nabi SAW tak say. Jadi sebab salah bila saya nak Abu Bakar kata hak saya salah tu mana. Sebab kira-kiranya tak ada, tak ada salah dah, tu tepat dah secara umumnya. Cuma hak detail tu tidak tepatnya. Hak detail tu secara umum tu tidak salah. Jadi Nabi SAW tak say. Jangan bersumpah-sumpah begitu minta aku jawab, mana jadi susah. Dan benda ni Allah SWT tidak izin untuk dinyatakan kepada umum. Begitulah. Di sini kita tengok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni molek baik daripada mimpi ni. Ni bukan Abu Bakar mimpi, orang lain mimpi. Orang lain suku sakap mimpi. Lepas tu ada dalam Bukhari pula soal orang tu tak seterima Bukhari ke apa tu. Syah Waliullah sudah kata dah. Dia kata ingat, kata dia, orang yang mempertikaikan Bukhari ni, dia tak seterima Bukhari, tak seterima kehebatan Bukhari, itu adalah ahli bid'ah. Macam mana tu? Macam mudah ya kata dia. Sebab apa dengan mempertikaikan Bukhari ni? Tak ada lah kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu dia pertikai. Sebab apa dia pertikai? Macam Syiah dia pertikai sangat. Sebab ni tengok, tak ada Sayyidina Ali, dia susah hati, tak ada Sayyidina Ali. Kalau kita ni sahabat mimpi, lepas tu kita nak tabir lagu mana kalau Sayyidina Ali? Sayyidina Ali takkan Sayyidina Ali yang pertama. Tak kena tu, tak masuk laku ke mana-mana. Bukan mimpi ni saja, mimpi lain pun tak masuk. Tapi kalau kita terima, supaya ahli sunnah terima, memang masuk molek. Dan begitulah yang telah berlaku dalam kenyataan sejarah. Tak boleh lagi dah. Dia nak ubah tu, dia tak senang hati dengan tu. Padahal ni kita kata molek lah, betul ni, tepat ni. Apa yang tak kena? Apa yang tak kena? Lepas tu bab ta'bir ru'ya ba'da salati subhi. Wallahu a'lam. Akhiru